Aiman Haziq ni. Aduh, Aiman Haziq. Orang Terengganu ni. Haziq, nanti share markah dengan cikgu Aiman. Aiman Haziq. Okey. Okey, jadi kita nak mulakan teruslah kelas kita untuk malam ni. Kelas kita malam ni cikgu jamin tak susah pun. Cikgu jamin tak susah pun. Cumanya nak memahamkan tu kamu just kenalah dengar apa yang cikgu cuba explainkan. Okey, untuk kita pergi kepada kelas kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi pada hari ini apa yang kita nak buat adalah kita akan belajar bab yang terakhir untuk tingkatan 1. Kamu kena sedar ni, kamu dah besar dah. Wow, tahniah Afika. Sikit lagi. Kenapa tak bodek lagi 2 markah? Bodek lah sikit lagi 2 markah tu. Perubahan grade tu. Kan? Perubahan grade kan lagi 2 markah. Kalau lah cikgu bodek dah. 2 markah tu boleh cari tau. Sekolah tak habis lagi kan? Sekolah tak habis lagi kan? Belum. Tapi jumpa tengah cuti ni. Sebab Alah, ya ke? SPM. Jumpalah cikgu kat sekolah. Bodek sikit. Alah, 2 markah lagi. Okey, tak apalah. Okey, jadi untuk kelas kita pada malam ni, kepada semua, kita akan pergi kepada bab 13. Iaitu bab 13 bercakap tentang teorem Pythagoras. Okey, bab 13 kita bercakap tentang cikgu bawa makan. Okey, teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras adalah satu teorem ataupun nama lain bagi teorem tu teori. Teori. Pythagoras ni tak silap cikgu nama orang. Teori Pythagoras. Tak silap cikgu lah. Okey, teorem Pythagoras ni dia ada satu je tujuan. Bila kita nak belajar sesuatu, macam biasa kita kena tahu dia punya tujuan. Kalau kita belajar teorem Pythagoras, apa tujuan dia? Tujuan Pythagoras, Nur Izzati, apa tujuan dia agak-agak? Apa tujuan dia? Siapa nak offer? Tengok balik nota. Aiman Haziq, ada ingat balik tak apa tujuan dia? Mencari panjang sisi. Ya, itulah tujuan dia. Mencari panjang sisi. Mencari panjang sisi. Bila kita cakap mencari panjang sisi, sisi apa? Kita nak kena tanya diri kita, sisi apa? Sisi bagi bentuk segitiga bersudut tegak. Okey. Segitiga bersudut tegak ni macam mana ni cikgu segitiga bersudut tegak? Segitiga dia ada banyak jenis. Dia ada banyak jenis. Kalau kamu tengok ke depan, ni cikgu buat jenis-jenis segitiga. 1. Lepas tu 2. Lepas tu kita ada yang terakhir 3. Okey, jadi semua ni adalah segitiga. Semua yang dekat depan cikgu tunjuk ada 3 jenis. 3-3 ni segitiga. Tapi mana satu segitiga bersudut tegak? Segitiga bersudut tegak ada satu cara kita nak kenal dia. Macam mana cara kita nak kenal segitiga bersudut tegak? A ke B ke C yang segitiga bersudut tegak? Siapa tahu? A. Okey. A. Macam mana kita tahu A itu segitiga bersudut tegak? Nur Izzati, tak dengar lagi suara. Macam mana Nur Izzati? Macam mana kita nak tahu dia bersudut tegak? Yang hipotenus tu kuasa 2, lepas tu yang bukan hipotenus 2 tu tambah, lepas tu kuasakan 2. Ya. Tengok kalau dia punya kuasa. Okey. Bagus. Itu adalah teorem Pythagoras. Bagus. Saya tidak boleh faham. Okey, jadi betul lah.
Teorem Pythagoras adalah pada segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak adalah segitiga yang tegak. Mana tegak dia? Ini. Kalau kamu tengok ada panjang yang tegak. Kalau nak kena kenal lagi, mana satu segitiga bersudut tegak? Dia ada sudut 90 darjah. Itulah apa yang cikgu boleh bagi tahu. Kalau segitiga dekat C, dia tak ada sudut yang membentuk 90 darjah. Kalau dekat B, dia tak ada sudut yang membentuk 90 darjah. Tapi dekat A, ada satu sudut yang membentuk 90 darjah. Jadi bila kamu jumpa sudut yang sama dengan 90 darjah, itu adalah segitiga bersudut tegak. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Okey. Okey, jadi cikgu padam B dengan C ni kita nak fokus kepada segitiga bersudut tegak kita. Okey, jadi segitiga bersudut tegak kita, mana sisi dia? Sisi dia yang ni. Yang ni cikgu bagi nama, ini adalah sisi A. Ini adalah sisi B. Dan akhir sekali ini adalah sisi C. Maksudnya sisi tu adalah sesuatu panjang. Satu panjang. Maksudnya kalau kamu nak tahu sisi yang ni berapa panjang dia. Sisi yang ni berapa panjang dia. Sisi yang ni berapa panjang dia. Itulah dia. Maksudnya contoh soalan tak bagi C, kita boleh guna teorem Pythagoras untuk cari C. Soalan tak bagi B, kita boleh guna teorem Pythagoras untuk cari B. Tu dia punya cara. Okey, jadi teorem Pythagoras ni macam mana kita nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras? Yang pertama kita cari dia punya hypotenuse. Hypotenuse. Apa nama lain bagi hypotenuse? Macam mana kita nak faham hypotenuse tu? Hypotenuse adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang. Kalau kamu tengok dekat segitiga kita dekat sini, mana satu sisi yang paling panjang? C. Macam mana kita tahu C? Sebab dia punya yang C tu bertayang dengan sudut 90 darjah. Ya, betul. Jadi cara kita nak tengok hypotenuse, sisi yang paling panjang, jangan gunakan mata. Jangan gunakan berdasarkan apa yang kamu nampak. Kamu tengok, oh C yang paling panjang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang soalan boleh bentukkan segitiga tu terbalik. Dia jadi kamu dah confused dah yang mana yang paling panjang. Jadi cara kita nak cek yang paling panjang, satu sahaja cara, iaitu kita cari sudut, sisi yang berhadapan dengan 90 darjah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini 90 darjah, yang berhadapan dia adalah C. Jadi sisi dia adalah C tu menjadi dia punya hypotenuse. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Yang lain boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Jadi kita nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras. C. Kita dah keluarkan C. C tu paling panjang, biar dia duduk sorang-sorang. C sama dengan kita ada lagi dua, A dengan B. A dengan B ikut kamu. Kamu nak buat A tambah B, boleh. Betul. Kamu nak buat B tambah A, betul juga. Terserah kamu. Ikutlah mana yang selesa. Jadi dekat sini cikgu buat A tambah B. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Bila orang tanya, apa tu teorem Pythagoras? Inilah dia. Dalam kotak warna hijau, inilah nama dia, teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Inilah kita punya teorem Pythagoras. Jadi cikgu harap jelas. Sebab apa? Sebab malam ni kita ada masa lagi sejam setengah, sejam 40 minit. Kita nak pakai teorem Pythagoras. Jadi kamu kena faham baik-baik. Okey. Okey, jadi lepas cikgu dah bercakap tentang teorem Pythagoras, cikgu nak recap apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Tapi jangan risaulah. Cikgu saya tak datang minggu lepas. Jangan risau yang tu. Sebab recap tu maksudnya cikgu ulang balik. Okey. Jadi cikgu nak ulang balik lesson kita, boleh ke? Boleh. Okey.
Jadi teorem Pythagoras ni nak apa? Nak cari panjang sisi. Jadi dekat sini cikgu tunjukkan contoh dia punya panjang sisi. Contoh dia punya soalan. Jadi dekat sini cikgu buka buku teks, cikgu buka bab 13. Okey, kejap Okey, cikgu buka bab 13. Okey, cikgu berhenti dekat mana Okey, cikgu berhenti dekat sini. Okey, nampak ni. Jadi dekat sini cikgu akan jawab dahulu soalan A. Cikgu akan jawab soalan A. Jadi sekarang kita nak cari nilai X. Kita nak cari nilai X. X tu apa? Maksudnya dia nak cari panjangnya ni. Panjang X tu. Jadi cara dia adalah bila kamu nak tengok, bila kamu nampak segitiga, kamu jangan terus guna teorem Pythagoras. Jangan. Kamu kena pastikan dulu tu segitiga bersudut tegak. Macam mana kita nak kenal segitiga bersudut tegak? Kita nampak 90 darjah dekat sini. Bila kita nampak 90 darjah dekat sini, baru kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Okey. Jadi cara dia, kita keluarkan teorem Pythagoras, kita tengok depan dia apa? Depan dia X. Jadi kita tulis X. X kita dah keluarkan, sekarang dia 6 dengan 8. Jadi X sama dengan 6 tambah 8. Kemudian kuasa 2. Jadi mana teorem Pythagoras? Inilah kita punya teorem Pythagoras. Sampai situ jelas ke? Ya. Okey, jadi teorem Pythagoras jangan tersilap keluarkan. Sebab kalau kamu tersilap keluarkan, calculation kamu akan salah. Jadi sampai sini sekarang, kalau siapa-siapa ada masalah nak tekan kalkulator, bagi tahu cikgu. Sampai sini kita tekan sahaja kalkulator. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Tolong cikgu tekan kalkulator, dapat berapa? 100. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Punca kuasa 2. Ya, punca kuasa 2. Punca kuasa 100 dapat berapa? 50. 10. Maksudnya X ni adalah 10. Jadi panjang, ya betul. Jadi panjang dekat sini adalah X sama dengan 10 cm. Jadi dekat situlah tu maksud dia teorem Pythagoras nak cari panjang sisi. Tadi kita tak tahu X ni berapa. Sekarang bila kita guna teorem Pythagoras, kita dah boleh nampak X ni panjang dia adalah 10 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi itulah dia punya teorem Pythagoras. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan A. Cikgu nak kamu cuba buat soalan A. Rujuk contoh apa yang cikgu dah cuba buat ni. Rujuk contoh, cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Rujuk contoh tu. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa 2 minit. Cuba selesaikan. Okey, 2 minit dari sekarang. Kalau siapa-siapa yang ada soalan nak tanya kat WhatsApp, tanya je. Jangan risaulah. Cikgu jawab. Okey, siapa-siapa ada masalah bagi tahu cikgu
Okey, bagus. Pandai. Ya, bagus. Pandai. 1 minit lagi. Okey, pandai. Macam tu lah. Nampak? Masing-masing boleh je jawab. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Syakil, boleh buat ke tu Syakil? Boleh. Okey. Okey, bagus, pandai. Okey, jadi kat sini cikgu tunjukkan soalan A kan. Nampak? Nanti kamu kena faham tau bab ni kamu pakai sampai form 5. Dalam form 5 masa perjalanan kamu nak pergi form 5, kamu memang cakap tak ada pun bab teorem Pythagoras. Dia tak ada, tapi teorem Pythagoras adalah bab yang ada dalam bab lain. Okey. Jadi sebab tu belajar elok-elok teorem Pythagoras ni. Bab teorem Pythagoras ada dalam luas, ada dalam orang kata teorem Pythagoras. Banyak. Okey. Jadi dekat sini kita pergi kepada soalan A pula yang kamu dah selesaikan tadi. Okey, jadi dekat sini kita keluarkan dulu dia punya teorem. Cara nak keluarkan dia, kita tengok sudut 90 darjah, kita tengok X dia. Depan tu adalah X, jadi kita keluarkan X. Sama dengan kita ada lagi 2, 12 dengan 16. 12 tambah 16. Kemudian jangan lupa kuasa 2 kan semua. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi bila orang tanya mana teorem Pythagoras? Inilah kita punya teorem Pythagoras. Okey, bagus Anik Amirullah. Okey. Jadi dekat sini kita tekan sahaja kalkulator. 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Kamu tekan sebiji je. Tak payah nak tekan 12 kuasa 2 berapa, 16 kuasa 2 berapa. Tak payah. Kalkulator akan baca benda tu. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita dapat 400. Jadi kita pindahkan kuasa 2. Jadi punca kuasa 400. Jadi punca kuasa 400 kita dapat 20. Nampak kat sini kita tak ada panjang sisi, kita tak tahu nilai panjang sisi. Bila kita guna teorem Pythagoras, kita dapat cari dia punya panjang sisi. X adalah 20 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baguslah ramai dapat jawab. Okey, cikgu suka. Okey, jadi habis dah A. Cikgu pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Cikgu pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Cikgu ajar slow. Cikgu ajar slow. Jadi kamu kena tengok. Okey, sekarang masih lagi dalam mencari nilai X. Iaitu kita nak cari nilai X. Okey. Jadi soalan B, kita tengok macam nak cari nilai X. Kita tengok dekat sini, kita keluarkan teorem Pythagoras. Bila situasi boleh keluar teorem Pythagoras? Bila kita nampak segitiga, okey, dia dah bentuk segitiga dah. Dan kita nampak ada sudut 90 darjah. Ini dia sudut 90 darjah. Jadi daripada sudut 90 darjah, depan dia ada 26. Jadi kita letak 26. Sama dengan ada lagi 2 sisi iaitu 24 dengan X. Jadi kita letak 24 tambah X. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Apa beza soalan yang sekarang dengan soalan yang tadi? Soalan yang tadi, X menjadi dia punya hypotenuse. X menjadi sisi yang terpanjang. Sekarang ni yang cikgu nak tunjuk, X bukan lagi sisi yang paling panjang. Itu perbezaan dia. Jadi macam mana nak buat? Ada satu je step yang kamu kena tambah, iaitu kamu kena pindahkan 24 ke sebelah. Itu je. Jadi sekarang 26 kuasa 2, 24 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif.
Negatif. Ya, dia jadi negatif. Sama dengan X kuasa 2. Sekarang, tekan pula kalkulator. Cikgu nak masing-masing tekan. 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Dapat berapa semua? 100. 100. X kuasa 2. Sekarang, X ni ada kuasa 2. Kita pindahkan. Punca kuasa 100 dapat berapa semua? 10. 10. Nampak? Walaupun X tu 10. bukan sisi terpanjang, bagus. Kita still boleh lagi dapat nilai X ni. X ni adalah 10 cm. Cikgu harap jelaslah apa yang cikgu tunjuk ni. Okey, semua ada soalan ke kat sini? Okey ke? Okey. Okey. Okey, ni contoh. Daripada contoh, cikgu akan tunjukkan pula soalannya. Okey, soalan masing-masing boleh tengok kepada soalan yang berikutnya. Cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Dua-dua B. Tadi B contoh, sekarang B latihan. Okey, cuba buat dan selesaikan. Rujuk je apa yang cikgu buat, apa yang jalan kerja cikgu tunjuk, satu-satu, step by step. Okey, cuba buat B. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. 9-6 minit, cikgu terus tunjukkan dia punya jalan kerja. Okey, hantar kat cikgu Okey, bagus. Okey, good job. Good job. Pandai. Okey, bagus Ani Amirullah. Bagus Aiman Haziq. Okey, bagus. Okey, good job. Pandai-pandai, ramai yang betul. Anik gimana Anik Rahil? Anik Rahil ada ke tu? Ada, cikgu. Ada, okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Dekat sini kita akan pergi kepada soalan B, macam mana nak selesaikan. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu teorem Pythagoras. Kamu kena dengar elok-elok sebab bukannya kamu pakai teorem Pythagoras bab ni je. Bab lain pun kamu boleh pakai. Jadi, cara dia nak buat soalan B, kita selesaikan dia punya teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras adalah kamu tengok dulu dia segitiga apa. Bila kamu tengok segitiga tu ada sudut 90 darjah. Kamu dah set macam tu, maksudnya kamu boleh pakai teorem Pythagoras. Jadi daripada sini
Daripada sini, mana teorem Pythagoras dia? Daripada sudut 90 darjah, depan dia ada 25. Kita keluarkan 25. Sama dengan ada X dengan 7. Ikutlah kamu masukkan 7 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kalau ada orang tanya, mana teorem Pythagoras? Inilah kita punya teorem Pythagoras. Jadi sekarang kita nak cari X. Bila kita nak cari X, kita kena pindahkan 7 ke sebelah. Kita kena tinggalkan X tu duduk sorang-sorang. Jadi dekat sini 25 kuasa 2, 7 tu positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi X kuasa 2. Kita tekan kalkulator 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 kita dapat 576. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah punca kuasa 576. Sekarang punca kuasa 576 kita dapat berapa semua? Dapat berapa? Iya, 24. kita dapat 24. Jadi dekat sini X ni panjang dia adalah 24 cm. Ada 4 dah contoh. 4 dah latihan kita buat sama-sama. Okey. Jadi dekat sini cikgu recap balik. Cikgu ulang balik. Awal kelas, awal-awal kelas cikgu tunjuk apa tujuan teorem Pythagoras. Nampak ni cikgu keluarkan. Dan cikgu tunjuk kat mana boleh pakai teorem Pythagoras. Ni. Dekat bentuk segitiga bersudut tegak. Lepas tu awal-awal kelas juga cikgu tunjuk macam mana nak keluarkan teorem Pythagoras tu. Semua jelas ke kat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Dan lepas cikgu dah tunjuk, kita pergi kepada praktikal dia. Kita pergi kepada cara mengira dia. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini 4-4 ni kita buat. Mencari panjang sisi yang kita tak tahu, iaitu dia letak nilai X. Jadi A dekat sini adalah contoh untuk apabila X menjadi hipotenus. X menjadi sisi terpanjang. Okey, kita pergi pula B. Sekarang perbezaan A dengan B tadi, sekarang dekat B, X tu still lagi nilai yang kita tak tahu, cumanya X tu bukan lagi sisi terpanjang. Jadi kita just tambah satu jalan kerja, pindahkan ke sebelah, positif jadi negatif. Itu sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham ke lesonnya? Boleh. Okey. Okey. Jadi dekat sini macam cikgu bagi tahu dalam grup, cikgu akan selesaikan homework. Okey. Jadi kita akan pergi kepada homework. Ni homework ni dekat sini. Okey, cikgu akan selesaikan soalan-soalan homework. Okey, kita pergi kepada soalan 6A. Soalan homework ni senang je sebenarnya. Cumanya dia kamu kena faham, dia dalam bentuk statement. Maksudnya dekat homework ni cikgu nak nampakkan kamu keadaan real life situation. Kat mana kamu boleh pakai teorem Pythagoras. Maksudnya bukan dalam buku teks je kamu kira teorem Pythagoras tu. Kamu boleh keluar rumah kamu tengok mana satu segitiga bersudut tegak, kat situ kamu boleh pakai teorem Pythagoras. Okey. Sebagai contoh, kita pergi kepada soalan A. Okey, cikgu akan baca dan cikgu akan keluarkan maklumat. Kamu boleh salin. Seorang pekerja pembinaan ingin meletakkan sebuah tangga yang berpanjang 2.6 meter. Ini 2.6 meter. Maksudnya daripada sini ke sini adalah maklumat untuk tangga. Okey, habis. Faham kat situ? Tangga ni jangan kamu ingat tangga yang terbuka tu. Bukan tangga yang terbuka. Dia tangga yang satu je. Sebab tu dia tunjuk satu je kat situ. Okey, habis kat situ. Okey, pada satu dinding tegak. Okey, maksudnya yang pekat ni adalah dinding. Ini adalah dia punya dinding. Bagi membuat kerja-kerja pembinaan. Kedudukan kaki tangga diletakkan dengan jarak. Mana kaki dia? Ini adalah kaki tangga dia. Ni kaki tangga dia. Okey, jadi
jarak 0.5 meter. Jadi pembukaan antara kaki tangga ke dinding adalah 0.5. Sekarang kirakan ketinggian mencancang yang tegak. Cancang tu maksudnya tegak. Daripada hujung tangga, ini dia hujung tangga. Ini adalah hujung tangga. Daripada lantai, ini adalah kita punya lantai. Jadi dia nak kira X tu. Macam mana nak buat? Kita keluarkan. Kalau macam ni, kalau nampak serabut, kamu dah faham dah situasi ni, kamu keluarkan dia punya segitiga. Mana segitiga dia? Cikgu tulis dia punya segitiga dia. Sekarang tinggi tangga tu, panjang tangga tu 2.6. Cikgu letak 2.6 dekat sini. Okey. Kemudian, dekat tapak dia cikgu letak 0.5. Dan dia ada X, nilai X dekat sini. Rasa-rasa boleh ke kita pakai teorem Pythagoras untuk cari X dia? Boleh ke agak-agak? Boleh. Boleh. Jadi teorem Pythagoras daripada sudut 90 darjah kita keluarkan 2.6 yang paling panjang, jadi 2.6 duduk sorang-sorang. Sama dengan kat sini kita ada 0.5 dengan X. Kemudian kita ada kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras dia. Inilah dia punya teorem Pythagoras. Jadi macam mana nak selesaikan? Selesaikan macam yang soalan B kamu buat. Kenapa cikgu cakap B? Sebab X tu bukan yang paling panjang. Jadi 0.5 positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. 2.6 tolak 0.5 kuasa 2. Jadi 2.6 kuasa 2 tolak 0.5 kuasa 2, kamu akan dapat, tekan sebiji, kamu dapat 6.51 X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, kita dapat 6.51. Jadi punca kuasa 6.51, cuba masing-masing tekan kalkulator, dapat berapa? Dapat 5,514. Panjang kan? Okey, kita dapat 2.55147. Jadi sekarang ni cikgu nak ajar, cikgu nak recap balik tentang perbundaran. Macam mana nak bundarkan. Okey, sekarang cikgu nak jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Bila jawapan cikgu nak 2 tempat perpuluhan, kalau jawapan lepas kamu tekan kalkulator, tadi kamu buat, kalau kat contoh A dengan B tadi kamu tekan, kamu dapat nombor bulat 10, dapat 20. Lepas tu soalan B dapat 24, dapat 10, tak ada perpuluhan. Ini adalah situasi kat mana kamu ada perpuluhan. Jadi bila ada perpuluhan, ambil 2 tempat perpuluhan. Macam mana nak ambil 2 tempat perpuluhan? Daripada titik perpuluhan kita gerakkan dia sebanyak 2 kali, 1, 2. Kita buat palang, maksudnya kita nak berhenti sampai situ saja. Lepas tu kita tengok nombor selepas palang, 1. Kalau nombor belakang palang tu 1, rasa-rasa cikgu kena tambah 1 tak dekat 5 tu? Tak pandai. Maksudnya tak koma pandai. Jadi dekat sini tak perlu tambah 1. Jadi inilah jawapan tinggi hujung tangga ke lantai. X sama dengan 2.55. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, jelas. Itulah maksud cikgu. Boleh. Okey. Perbundaran. Cikgu test untuk perbundaran. Cikgu bagi nota balik. Ini salin. Siapa-siapa tak sempat salin. Okey, perbundaran. Cikgu nak kukuhkan balik kamu punya perbundaran. Sebab apa? Sebab bila dalam teorem Pythagoras ni bukan semua jawapan dapat nombor bulat. Kadang-kadang ada jawapan kita dapat dalam perpuluhan. Jadi kita guna teknik perbundaran. Teknik perbundaran dia ada 2 situasi sahaja. Dia ada 2 situasi sahaja. Kalau nombor belakang palang tu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini kamu tak perlu tambah 1. Ni salin tau.
Kalau belakang palang tu 5, 6, 7, 8, 9, kamu perlu tambah 1. Sebagai contoh, cikgu tunjuk 3.6789 dengan, ni contoh pertama. Kita pergi pula contoh kedua, 3.673321. Okey, jadi dekat sini cikgu nak jawapan dia kepada 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Macam mana cikgu nak dapat 2 tempat perpuluhan? Daripada sini, tengok cikgu buat nombor 1 dulu. Cikgu kira 2 kali ke belakang. 1, 2. Cikgu buat palang. Lepas tu cikgu bulatkan nombor 8. Nombor 8 rasa-rasa kena tambah 1 tak dekat 7 tu? Tambah. Iya, 8 dia berada dekat sini, maksudnya dia perlu tambah 1. Jadi dekat 7 kita kena tambah 1. Bila lepas bundakan, kita akan dapat 3.68. Yang ni tak perlu salin dah. Inilah jawapan kalau dalam keadaan 2 tempat perpuluhan. Okey, kita tengok pula contoh yang belah bawah. Dia nak 2 tempat perpuluhan. Kita gerakkan 2 kali, 1, 2. Buat palang. Kemudian kita tengok nombor belakang palang, 3. Rasa-rasa kalau 3 kena tambah 1 ke tak? Tak. Iya, dia adalah tak perlu tambah. Kenapa? Sebab 3 berada dekat sini. Jadi dia tak perlu. Jadi dekat sini, kita punya jawapan 3.67 sahaja. Inilah teknik perbundaran. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Cikgu nak tanya Aiman Haziq. Jelas Aiman Haziq? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Jadi ini soalan A. Okey, kemudian kita akan pergi kepada soalan B. Soalan B, dekat soalan B masing-masing boleh tengok lepas cikgu nak suruh kamu buat. Cikgu akan keluarkan maklumat. Jangan risau. Okey, soalan B. Seorang tukang perabot nak bina sebuah meja berbentuk segi 4 tepat. Mana meja dia nak bina? Inilah meja segi 4 tepat tu. Ni meja dia. Okey. Apa maksud segi 4 tepat? Kenapa nak kena mention segi 4 tepat? Segi 4 tepat, dia kat setiap bucu dia adalah 90 darjah. Itu maksud segi 4 tepat. Okey. Yang mana panjang permukaan meja tu 15 meter. Okey, jadi ini adalah maklumat untuk dia punya panjang. Kemudian lebar dia 8 meter. Okey, lebar dia adalah 8 meter. Ini adalah maklumat untuk lebar. Cari panjang perpenjuru meja tersebut. Mana panjang perpenjuru dia? Ini yang warna hijau ni. Jadi ini adalah dia punya penjuru. Jadi cikgu keluarkan segitiga dia. Jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Panjang dia adalah 15 meter. Manakala lebar dia adalah 8 meter. Kalau perpenjuru dia tak bagi nilai, kita kena gantikan dia dengan apa agak-agak? Dengan huruf. Ya, kita gantikan dia dengan huruf. Ini dia punya 90 darjah. Rasa-rasa boleh tak pakai teorem Pythagoras dekat sini? Boleh. Okey. Cuba gunakan teorem Pythagoras. Bagi tahu cikgu berapakah panjang perpenjuru dia. Okey, cuba buat. Masak cikgu jawapan dia. Cikgu dah keluarkan data dan maklumat.
Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. Okey, bagus. Ramai yang dah buat. Bagus, bagus, bagus. Cikgu suka. Okey, 1 minit lagi. Okey, buat semua. Cikgu menunggu lagi. Okey, habis sudah masa 9.25. Anik Amirullah boleh buat ke Anik Amirullah? Tengah cuba cikgu. Tengah cuba. Okey, jadi cara dia sama je. Okey, kita keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Macam mana nak keluarkan? Kita tengok sudut 90 darjah, depan dia apa? X. Jadi kita keluarkan X. X tu yang paling panjang tu mesti duduk sorang-sorang. Jangan campurkan dia dengan nilai lain. Jadi X duduk sorang-sorang. Kemudian 8 dengan 15 dia tak paling panjang. Jadi kita campurkan dia. 8 tambah 15. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey. Jadi X kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 dapat berapa semua? Dapat berapa? Berapa Aiman Aziz? 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 dapat berapa? 209. Ya, 289. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 289 dapat berapa semua? 17. Iya, 17. Iya. Maksudnya panjang bagi perpenjuru meja ni adalah 17 meter. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, habis dah. Soalan A kita dah pergi, soalan B kita dah pergi. Cikgu nak pergi kepada soalan D teruslah. Okey, kita pergi pula kepada soalan D sebab cikgu takut tak sempat nanti. Cikgu ada nak ajar benda baru hari ni.
Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Ya, masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Okey, cikgu akan keluarkan data dia. Kamu sendiri akan cari jawapan. Cikgu tolong keluarkan data. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok ke atas. Kat depan. Terdapat 2 buah bangunan tegak mana? Ini dia bangunan dia. Ini kita panggil bangunan A. Nak hitam lah. Ini kita panggil bangunan A. Ini kita panggil bangunan B. Okey. Kemudian masing-masing adalah 30, 37. Maksudnya ketinggian masing-masing adalah 30 dan 37. Tinggi bangunan B 30, tinggi bangunan A pun 37. Jarak antara kedua bangunan, dia ada jarak dia 16 meter. Seutas tali kabel. Mana tali kabel dia? Tu yang warna biru tu, cikgu tunjuk tu. Hitung panjang tali kabel tersebut. Rasa-rasalah boleh tak kita nak cari panjang kabel tersebut? Ada idea tak cikgu nak tanya? Izzati ada idea tak nak selesaikan panjang kabel ni? Ada? Nur Izzati? Tak tahu. Tak ada? Tak tahu. Aiman Haziq ada tak idea nak selesaikan panjang kabel ni? Tak tahu. Afikah, nampak tak segitiga bersudut tegak dia kat sini? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita buat. Kita buat dia. Macam mana? Contoh, kita nak cari kabel. Kabel ni dekat sini. Jadi, kita nampakkan dia punya segitiga. Itu segitiga dia. Ini adalah 90 darjah dia. Macam mana? Boleh ke macam tu? Boleh. Sebab apa? Sebab panjang dia dah bagi dekat bawah 16. Walaupun kita tak tahu, walaupun dia dah bagi kat sini 16, kita boleh bawa naik ke atas. Dia still lagi 16 meter. Soalan cikgu, rasa-rasa panjang yang warna hijau ni, berapa panjang yang warna hijau? Bangunan dia sini 37, sini 30. Berapa panjang warna hijau tu? Cikgu nak masing-masing cuba fikir. Macam mana cikgu nak cari panjang yang warna hijau? 37 tu. 37 tolak 30. Pandai. Dekat sini adalah 37 tolak 30, kita dapat 7. Maksudnya dekat sini kita keluarkan dia punya segitiga. Ini segitiga kita. Ini adalah segitiga kita. Segitiga kita bersudut tegak. Panjang dia dekat sini adalah 16 meter. Manakala panjang dia dekat sini adalah 7 meter. Sekarang ini adalah kabel dia. Kabel dia cikgu buat sebagai X. Rasa-rasa boleh tak kita selesaikan soalan di depan guna teorem Pythagoras? Boleh. Boleh. Okey, jadi cuba selesaikan. Cari berapa panjang kabel dia. Hantar kat WhatsApp cikgu. Okay, dahsyat hantar kat WhatsApp cikgu tunggu kat WhatsApp. Bagus, pandai. Okey, senang je kan? Tak susah pun. Buat.
Okey, pandai Afika. Bagus. Bagi jawapan dalam 2 tempat perpuluhan ya. Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Kalau Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya eh. Okey, 1 minit lagi. Okey, cikgu sedang menunggu lagi. Okey, ni yang saya dapat. Kita kena bundakan dia. Okey, bagus, bagus, bagus. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan. Jadi cikgu akan tunjukkan sekali dengan dia punya perbundaran. Okey, jadi masing-masing tengah tengok ke depan ke? Nak dengar suara sikit? ya. Okey. Okey, jadi soalan dekat depan ini adalah sudut 90 darjah. Kita keluarkan dia punya teorem. Depan 90 darjah ni X. Jadi kita buat X. Sama dengan ada lagi 2 nilai 7 dengan 16. Kita letak 7 tambah 16. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Tekan sahaja kalkulator macam biasa. 7 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Kita akan dapat 305. X kuasa 2 pindah ke sebelah. Cikgu pindahkan terus. Kita akan dapat, kita tekan kalkulator, 17.4642. Jadi macam cikgu cakap, cikgu nak jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Daripada titik perpuluhan, kita gerakkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian kita buat palang. Lepas kita buat palang, kita tengok ada nombor 4. Nombor 4 kena tambah 1 tak dekat 6 ni? Kena. Kena ke tak? Kena. Kena. Okey, kita tengok balik nota kita. Okey, nota kita mana tak? Okey. Kalau kita tengok nombor dia antara 0 hingga 4. Kita tak perlu tambah 1. Kalau nombor dia 5 hingga 9, kita kena tambah 1. Jadi dekat sini kita kena tambah 1 ke tak? Tak kena. Jadi jawapan dia 17.46 sahaja. Sebab dia 4. 4 dia dekat mana? 4 dekat sini. Jadi bila 4 dekat sini, kita tak perlu tambah 1 nombor dekat depan tu. Jelas ke semua soalan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Habis dah. Habis dah. Daripada teorem Pythagoras, kita dah buat 4 soalan. Kemudian 3 soalan berbentuk statement. 3 soalan yang berbentuk ayat.
Jadi habis dah untuk kita punya first half. Habis dah kita punya untuk first half. Okey, boleh cikgu teruskan kepada pengisian untuk minggu ni? Boleh ke semua? Boleh. Okey. Pengisian untuk minggu ni adalah dengan menggunakan teorem Pythagoras, dengan menggunakan teorem Pythagoras kita boleh tentukan, kita boleh tentukan dia punya jenis segitiga. Maksudnya daripada teorem Pythagoras ni kita boleh tentukan dia jenis segitiga jenis apa. Macam mana tu? Okey, sebelum cikgu nak pergi kepada tentukan jenis segitiga, sebelum cikgu nak pergi kepada tentukan, cikgu akan ajar kamu jenis segitiga ni apa? Apa jenis segitiga? Okey, sekarang cikgu tunjuk nota dia. Jenis bagi segitiga. Okey, jadi jenis bagi segitiga boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Jenis bagi segitiga ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Yang pertama yang kita dah belajar tadi, yang kita dah buat ada lebih kurang 7 soalan. Kita dah buat 7 soalan dah tadi. Segitiga yang pertama nama dia adalah segitiga bersudut tegak. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia right angle. Mana segitiga bersudut tegak ni? Segitiga bersudut tegak adalah segitiga yang tadi kita buat sama-sama. Jadi dekat segitiga bersudut tegak, dia punya hint dia ada sudut 90 darjah. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Jadi, cikgu pergi pula kepada segitiga bersudut tegak. C dia apa? A dia apa? B dia apa? C dekat sini adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang. Jadi macam mana nak buat ni? Okey. Jadi dekat pada kita punya bersudut tegak, ini adalah C kita, ini adalah A kita, ini adalah B kita. Okey. Kemudian hint dia kita nak tahu dia bersudut tegak, dia letak sama dengan. Kalau dia letak sama dengan, maksudnya C, maksudnya cikgu tunjuk C kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah A kuasa 2. Jadi bila dia letak sama dengan dekat sini, dia adalah segitiga bersudut tegak. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh ke? Okey, baik. Okey. Sekarang ni kita nak pergi pula kepada segitiga bersudut tirus. Segitiga bersudut tirus, AB dia lagi besar. Tengok kedudukan AB dia. Tengok kedudukan AB dia. Segitiga yang bersudut tirus macam ni nilai dia. Dia macam tu. Okey. A dia lagi besar. A dia dekat kiri. Kita letak A dia dekat kiri. B dia dekat bawah, base. Kita letak B dia dekat bawah. C dia tetap dekat sini. Untuk segitiga ni, nama dia adalah segitiga bersudut tirus. Kalau in English, kita panggil acute angle. Jadi, dekat sini, perbezaan dia pada kiraan dia nanti, C kuasa 2 lagi kecil daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Nampak beza dia pada kita nak tengok nilai tu sama dengan ke, lagi kecil ke, lagi besar ke. Okey, dan yang terakhir. Yang terakhir kita panggil segitiga bersudut cakah. Apa maksud segitiga bersudut cakah? C dia terlebih panjang pula. Ini adalah segitiga bersudut cakah. Maksudnya tengok A dia dekat sini, A dia dekat sini. B tu base tapak dia dekat sini. Dan ini adalah C kita yang sekarang. Jadi dari sini,
kiraan ialah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Macam mana kamu nak tahu ni mana lagi besar lagi kecil? Takut-takut kamu dah terlupa. Okey. Cikgu nak tanya kamu. Ini 3 dengan 5. 3 dengan 5 mana lagi besar? 5. 5. Jadi betul tak kalau cikgu buat macam ni? Betul tak? Iman Aziz lupa. Salah. Ingat. Kita nak pakai simbol ni dengan simbol ni. Bahagian terbuka ni. Yang bahagian terbuka. Dia ada bahagian terbuka. Dan dia ada bahagian tertutup. Ingat satu je. Yang belah terbuka. Dia punya nilai mesti lagi besar. Sebagai contoh, kita tengok tadi 3 dengan 5. Kita dah detect 5 ni lagi besar daripada 3. Pastikan yang bahagian terbuka menghadap 5. Itu cara nak tentukan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, contoh. Kita pergi pula kepada 17 dengan 18. 17 dengan 18 mana lagi besar? 18. 18. Pastikan yang bahagian terbuka menghadap 18. Okey, cikgu pergi pula. 7 dengan 2 mana lagi besar? 7. Nombor 7 dengan nombor 2 mana lagi besar? 7. Tak tahu. 7. Ya, 7 tu lagi besar. Bila 7 tu lagi besar, pastikan yang bahagian terbuka tu menghala ke nombor 7. Jelas ke semua cara pakai simbol lagi besar lagi kecil ni? Boleh faham? Boleh. Okey, habis dekat situ. Okey. Jadi sekarang cikgu ajar kamu pula cara nak tentukan segitiga dia. Okey, kita masih lagi pakai nota yang sama. Sekarang ni cikgu pergi kepada soalan contoh dulu. Okey, dia calculation ni senang sangat. Yang pertama dekat sini, C tu mesti paling panjang. Kalau kita nak tahu dia jenis segitiga apa, dekat C tu mesti yang paling panjang. Jadi kalau kita tengok dekat soalan contoh ni, yang paling panjang mana? 9 ke 40 ke 41? 41. 41. Jadi kita letak 41 duduk sorang-sorang. Kemudian awal-awal ni kita letak je sama dengan dulu. Okey, 9 dengan 40. 9 tambah 40. Kemudian kuasa 2. Cuba masing-masing tekan. 41 kuasa 2 dapat berapa? Dapat berapa? 41 kuasa 2 dapat berapa? 1681. Okey, pandai. 1681. Sekarang, cuba tekan pula 9 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 dapat berapa? 1681 juga. Okey, kita dapat 1681. Bila nilai kanan dengan kiri sama, tak ada lagi besar, tak ada lagi kecil, nombor dia sama, kita letak sama dengan. Bila dia letak sama dengan, maksudnya dekat sini, simbol sama dengan dekat sini, dia punya segitiga adalah segitiga bersudut tegak. Itu cara kita nak kenal dia punya segitiga. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, cuba buat soalan A. Bagi tahu cikgu, dia segitiga apa? Bagi tahu cikgu. Apa jenis segitiga dia? Nampak daripada teorem Pythagoras, kita boleh tentukan dia jenis apa. Cuba buat soalan.
Okey, cikgu bagi masa Hantar kat cikgu bagi tahu cikgu dia jenis segitiga apa. Okey, 1 minit lagi cikgu tunggu. Fika dapat buat tak tu? Dapat. Okey. Okey, hantar kat cikgu Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi untuk siapa-siapa yang kurang jelas cara menentukan jenis segitiga menggunakan teorem Pythagoras, boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Sekarang ni, ikut cikgu sama-sama, mana sesi yang paling panjang? 4 ke, 6 ke, 7? 7. Mana yang paling panjang kat sini? 4 ke, 6 ke, 7? 7. 7. Jadi 7 tu biar duduk sorang-sorang. Kemudian kita tambahkan 6 dengan 4. Lepas tu kita buat kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sekarang ni cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. 7 kuasa 2 dapat berapa? 7 kuasa 2 dapat berapa semua? 49. Okey, 49. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing tekan. 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dapat berapa semua? 52. 52. Jadi 49 dengan 52 mana lagi besar? 52. 52. Pastikan yang terbuka tu menghala ke arah 52. Jadi dekat sini kalau kita tengok simbol dia bila dia macam ni, jadi ini nama dia. Segitiga bersudut tirus. Itu cara dia. Jadi dekat sini segitiga pada soalan A adalah segitiga bersudut tirus. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kemudian dekat sini cikgu nak masing-masing rujuk contoh dan soalan A yang kita dah buat sama-sama, cuba selesaikan soalan B. Bagi tahu cikgu soalan B ni jenis apa segitiga dia. Okey, cuba buat. Okey, 2 minit lagi semua.
Okey. Okey, bagus. Hantar je tahu kat cikgu. Okey. Anik Amirullah dapat buat ke tu? Anik Rahil. Anik Rahil dapat buat ke? Masih mencuba. Tengah mencuba. Okey, susah ke ni? Cikgu risau pula. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Sekarang ni cikgu nak tanya soalan B, mana yang paling panjang? 20 ke, 12 ke, 16? Mana yang paling panjang? 20 ke, 12 ke, 16? Okey, kita letaklah 20 tu sorang-sorang. Sama dengan 12 dengan 16. 12 tambah 16. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 20 kuasa 2. Tekan kalkulator dapat berapa semua? 400. 400. Kemudian 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Tekan kalkulator berapa semua? Berapa? 400. 400. Jadi bila dia sama, sebelah sini 400, sebelah sini 400, tak ada pun mana lagi besar, tak ada pun mana lagi kecil, kita letak sama. Bila dia sama dekat sini, tengok. Maksudnya dia dalam keadaan bersudut tegak. Jelas ke semua soalan B ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Habis. Okey, sekarang kita masih lagi menentukan segitiga yang paling jenis segitiga. Kita masih menentukan jenis segitiga. Kau kena faham elok kau kena faham elok. Sebab kita punya masa pun tak lama dah. Maksudnya masa untuk kelas ni ada masa beberapa minit sahaja lagi. Okey, kita akan buat beberapa soalan. Cikgu akan tunjuk soalan A. Jadi tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Yeah. Okey. Okey, soalan A. Mana yang paling panjang? 2, 5, 6. Mana yang paling panjang? 6. Okey, kita keluarkan 6. Sama dengan ambil 2 dengan 5. 2 tambah 5. 6 kuasa 2. 2 kuasa 2. 5 kuasa 2. Semua kena kuasa 2. Sekarang daripada 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 tekan kalkulator dapat berapa? 36. 36. Sekarang tekan pula 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapat berapa? 29. Okey, kita tekan kita dapat 29. Mana lagi besar? 36 ke 29? Mana lagi besar? 36. Jadi pastikan yang tengah-tengah tu, yang terbuka tu menghala ke arah 36. Bila kamu dah tentukan, kamu tengok simbol ni. Mana satu yang pakai simbol ni? Okey, ini dia. Jadi dekat sini, nama segitiga untuk soalan A adalah bersudut cakar. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham? Okey. Habis soalan A. Okey. Habis soalan A, kita buat pula soalan B. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan soalan B. Bagi tahu cikgu dia segitiga apa? Sudut tegak ke? Sudut tirus ke? Sudut cakar?
Okey, bagus. Pandai. Nampak boleh faham dah tu? Okey, 2 minit. Cikgu bagi. Tepat pukul 10, cikgu mula selesaikan. Dah pukul 10 dah. Nak pukul 10 dah kamu dengan cikgu. Jadi kamu dengan cikgu ni ada lagi setengah jam je. Kena tunjuk kiraan. Tunjuk kiraan. Okey, bagus. Okey, jadi dah pukul 10, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan selesaikan sama-sama soalan B. Okey, soalan B mana yang paling panjang? 8 ke 10 ke 12? Mana yang paling panjang? 12. 12. Keluarkan 12. Sama dengan 8 dengan 10. 8 tambah 10. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sekarang tekan kalkulator. 12 kuasa 2 dapat berapa? 144. 144. Sekarang 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tekan kalkulator dapat berapa? 164. 164. Jadi bila 164 dengan 144 mana lagi besar? 164. 164. Jadi pastikan dia menghadap dekat sini. Ini C kuasa 2. Ini A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kena letak C dulu. Baru A, baru B. C itu apa? C itu adalah terpanjang. C itu adalah terpanjang. Jadi 164 lagi besar. Jadi kalau kita tengok dekat sini dia menghala ke kiri. Jadi ini dia. Jadi dekat sini dia punya segitiga adalah bersudut tirus. Jelas ke semua? Boleh faham soalan B? Boleh ke? Okey, bagus. Senang je. Okey, senang je. Okey, sekarang ni cuba masing-masing selesaikan soalan C. Cikgu bagi masa 2 minit. Cuba selesaikan 2 minit dari sekarang. Iya. Tapi kiraan dah betul dah. Tapi kiraan dah betul. Okey, bagus. Ani Amirullah. Pandai. Okey, cuba buat C ya. Tepat pukul 10.04 minit, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Ni Sofia. Ni Sofia pula. Nur Izzati. Dapat buat ke Nur Izzati? Dapat. Tengah buat. Okey.
Maksudnya apa pula? Enggak tidak sentuh malu. Tapi mana? Aku enggak Dong pulau dulu dekat. Ini pulau di dekat. Itu mana tu? Ini di dekat. Pulau ya. Kau makan coklat tau. Sedikit. Dan yang dah dapat dah. Bagus. Senang je kan? Tak susah pun. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu dah banyak dah dapat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Mana yang paling panjang? 2.4 ke, 2.5 ke, 0.7? 2.5. Ya, kita letak 2.5. Sorang-sorang. Lepas tu kita ambil 2.4 dengan 0.7, kita tambahkan. Okey. Lepas tu jangan lupa kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jangan tak buat kuasa 2. Siapa tak buat kuasa 2 salah. Okey. 2.5 kuasa 2. Kita tekan kalkulator. Kita dapat berapa semua? 6.35. Okey, 6.25. Kita tekan pula kalkulator. 2.4 kuasa 2 tambah 0.7 kuasa 2 dapat berapa semua? 6.25. 6.25. Jadi dia sama. Tak ada mana-mana yang lagi besar. Betul. Tak ada mana-mana yang lagi kecil. Jadi bila dia sama, bermakna dia adalah bersudut tegak. Inilah cara dia. Cara nak tentukan jenis segitiga. Jadi dengan teorem Pythagoras, bukan hanya kamu boleh cari panjang sisi segitiga yang tak diketahui. Kamu boleh juga menentukan dia tu segitiga apa. Apa nama segitiga tu? Kamu boleh juga boleh buat. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Ni ada 6 soalan kita dah buat sama-sama. Mula-mula dekat sini, nak masuk second half tadi, cikgu tunjuk contoh. Cikgu jelaskan. Cikgu jenis segitiga. Cikgu tunjuklah. Kalau yang ni bersudut tegak. Kalau yang ni bersudut tirus. Kalau yang ni bersudut cakah. Right angle, acute dengan obtuse. Jadi, lepas tu kita buat latihan. Latihan pertama, cikgu nampakkan dia punya segitiga. Latihan kedua, cikgu tak nampakkan segitiga dia. Cumanya dia bagi panjang sisi. Jadi itulah cara dia. Okey. Jadi, kamu dengan cikgu ada lebih kurang 23 minit sahaja. 23 minit ni kita akan buat soalan statement. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada soalan A. Okey, jadi dekat soalan A, cikgu bagi dulu kamu masa. Cuba selesaikan soalan A. Cuba selesaikan soalan A. Berdasarkan apa yang kamu dah belajar daripada 6 soalan ni, 6 soalan ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soalan dah. Cuba jawab soalan A. Soalan A ni dia berbentuk statement. Cuba jawab. Cikgu bagi masa 2 minit. Tepat 10:11 cikgu akan tunjukkan dia punya jawapan. Jangan risau, jawapan cikgu tunjuk. Yang penting cuba buat.
Okay. Hayden jelaskan. Boleh faham ke? Bersudut, iya betul. Bersudut tegak. Sila tekan kalkulator. Iya betul, bersudut tegak. Okey, 1 minit lagi. Tepat pukul 10.11 cikgu akan tunjukkan. Jangan risau. Okey, cikgu dah dapat dah beberapa jawapan. Okey, bagus. Jadi cikgu akan tunjukkan jawapan dia kan. Macam mana kita nak jawab? Betul. Itu yang cikgu nak tahu tu. Okey, jadi dekat sini Abu cikgu selesaikan kan. Tengok depan Abu ni dia baiki sebuah kaki meja. Kaki meja ni patah. Mana meja yang patah tu yang ni? Dia patah sikit dekat sini. Okey, lepas tu Raja di bawah menunjukkan ukuran pada kaki meja itu. Adakah kaki meja itu dipasang tegak? Kamu kena faham. Bila dia cakap tegak, maksudnya ukuran tu mesti dalam segitiga bersudut tegak. Segitiga pula. Segitiga bersudut tegak. Sebab apa? Segitiga bersudut tegak je yang dia dalam keadaan straight ni. Dia dalam keadaan tegak. Jadi kita nak tahu segitiga bersudut tegak, kita kena buat macam ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita tak boleh mana-mana besar, mana-mana kecil. Dia kena nilai dia sama. Kalau nilai itu sama, baru segitiga bersudut tegak. Kalau cakar dengan tirus, dia tak tegak. Cakar dengan tirus, dia tak tegak pun kat sini. Kamu boleh tengok. Mana ada sudut 90 darjah, dia tak tegak. Ni sengit. Ini sengit. Itu maksud dia. Jadi sekarang kita keluarkan. 18, 17 dengan 6. Mana nilai yang paling panjang? Cikgu tanya. Mana nilai yang paling panjang? 18. Iya, keluarkan 18. Sama dengan, baru ambil 6 dengan 17. 6 tambah 17. Buat kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sekarang tekan kalkulator. 18 kuasa 2 dapat berapa semua? 324. Okey, 324. 6 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 dapat berapa semua? 325. 325.
Jadi yang ini kita ada lagi besar lagi kecil. Jadi dekat sini nama dia sudut cakah. Sudut cakah kan? Sudut tirus. Nama dia sudut tirus. Tapi masalahnya kita nak dia tegak. Tapi nilai dia ada lagi kecil dengan ada lagi besar. Jadi kita cakap kaki meja dipasang tidak tegak. Kaki meja tidak dalam keadaan tegak. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Nur Izzati Sofia. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Syakil. Syakil jelas ke Syakil? Jelas. Okey. Anik Amirullah. Dua-dua Anik. Anik Amirullah dengan Anik Rahil. Jelas ke? Boleh cikgu. Okey. Okey, ini soalan A. Kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan B. Okey. Jadi masing-masing cuba selesaikan soalan B. Cikgu bagi masa 2 minit. Okey, cuba selesaikan. Tepat pukul 10.17, cikgu akan tunjukkan dia punya jawapan. Okey, cuba buat. Yang tadi yang siapa-siapa tak pasti semoga jelas lah. Tak apa, okey je. Kena mention kaki meja tak tegak. Macam tu. Iya, betul. Tapi kita kena mention ya, kena mention kaki meja. Okey. Iya. Pandai. Pandai. Betul. Okey. Cuba buat semua. Afika. Okey, yang lain boleh buat. Baru seorang yang hantar. Cikgu tunggu. Okey, bagus.
Okey, habis dah masa yang diberikan. Kita ada lagi 2 soalan lepas ni. Soalan B, sebatang tiang dengan tinggi 8 meter. Ni tiang, ni 8 meter. Tinggi dia 8 meter. Diikat dengan seutas tali berukuran 12 meter. Mana tali? Ini daripada sini. Okey, kita sambung. Ini adalah tali dia. Tali dia dekat sini. Ukuran dia adalah 12 meter. Okey. Kemudian, hujung tali dengan tanah tu pula dibagi tahu dia punya panjang yang warna hijau ni adalah 7 meter. Jadi dia nak bagi tahu adakah tiang tu tegak ke condong. Jadi kita buat teorem Pythagoras. Yang paling panjang berapa? 8, 7, 12. Mana yang paling panjang? Mana yang paling panjang dekat sini? 12. 12. Jadi kita letak 12. Sama dengan kita ada 8 dengan 7. Ambil 8 tambah 7. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi 12 kuasa 2 tekan kalkulator dapat berapa? Dapat 12 kuasa. 144. Okey, kita dapat 144. 8 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 dapat berapa semua? 113. Ya, 113. Kalau nilai dekat sini 144, sini 113, cikgu nak tanyalah kamu semua. Adakah tiang tu tegak ke condong? Condong. Iya, sebab nilai dia tak sama. Jadi dekat sini kita cakap tiang dalam iya betul. Tiang dalam keadaan condong. Maksudnya incline, maksudnya dia sengit, dia tak tegak. Sebab apa? Sebab ini bukan segitiga bersudut tegak. Kalau dia segitiga bersudut tegak je, tiang tu dalam keadaan betul-betul tegak. Jelas ke semua? Soalan yang cikgu tunjuk ni boleh faham? Yang lain boleh? Okey, Boleh. bagus. Okey, habis dah masa. Okey, last soalan lah, last soalan. Last soalan. Kita nak buat last soalan ni. Cuba pergi last ke second last ni? Sempat kot second last. Second last C, soalan C. Okey, cuba buat soalan C. Cikgu bagi masa 2 minit sahaja. Maksudnya dia nak suruh cari macam mana kita nak tahu dinding tu tegak ataupun tak. Macam mana kita nak tahu dinding tu tegak ataupun tak. Jadi kita kena kira lah. Okey, cikgu bagi 2 minit. Tepat pukul 10.23, cikgu tunjukkan jalan kira dia. Kalau siapa-siapa tak faham, siapa-siapa kurang jelas, bagi tahu cikgu kan. Okey, 1 minit lagi.
Okey, habis sudah tiang dibina secara condong. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jawapan soalan C ni. Sebuah tangga dengan panjang 2.5 meter. Okey, ni tangga dia semua. Panjang dia adalah 2.5. Bersandar pada dinding. Okey, ni dinding. Ini adalah dinding dia. Okey. Jarak antara kaki dengan dinding tu adalah 1.5. Jadi sekarang macam mana nak bagi tahu dinding tu tegak ke tak? Cara kita nak bagi tahu dinding tu tegak ke tak, kita kira teorem Pythagoras. Jadi ini adalah 2.5. Ini 1.5. Kan dia nak tegak. Kita nak kena bagi tahu bila dia tegak. Jadi nak bagi tahu bila dia tegak, kita gantikan, kita buat teorem Pythagoras. Jadi sekarang dekat sini yang paling panjang 2.5, kita keluarkan 2.5 sama dengan 1.5 tambah X. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi kita selesaikanlah X tu. 2.5 kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Jadi 2.5 kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2, kita dapat 4. Kuasa 2 pindah ke sebelah jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 4 dapat berapa semua? 2. Okey, 2. Kenapa cikgu cari 2 tu? Cikgu nak bagi tahu soalan ni, dia dinding ni tegak, dinding tegak bila panjang daripada puncak tangga ke tapak sama dengan 2 meter. Selain daripada 2 meter, maksudnya dinding tu dalam keadaan sengit, dalam keadaan condong. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Itu cara nak jawab soalan C. Okey, last soalan semua, kita pergi kepada soalan D. Soalan D ni buat rumusan. Daripada soalan D, rumusan. Cikgu selesaikanlah. Cikgu selesaikan. Okey, cumanya cikgu bagi 1 minit untuk kamu hadam soalan ni elok-elok. 1 minit, hadamkan soalan ni elok-elok. Baca soalan ni elok-elok. Tengok kamu ada idea tak? Ni dah soalan yang terakhir dah. Jadi masing-masing boleh buka kamera. Cikgu tunggu. Masing-masing boleh buka kamera. Ni dah soalan yang terakhir dah. Okey, jadi tepat pukul 10.27, cikgu akan pergi kepada penyelesaian dia. Hadamkan. Baca dulu, bagi tahu diri kamu apa tu soalan nak. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan soalan D. Ni dah soalan terakhir dah. Nanti minggu depan pula kita jumpa. Okey, boleh ke semua cikgu nak mula buat soalan D? Boleh. Okey. Ini adalah soalan KMAT. ABCD dan PQRD adalah segi 4 sama. Segi 4 sama maksudnya panjang yang sama. Panjang dia sama. Contoh sini 24. Maksudnya sini pun 24. Maksudnya sini pun 24. Akhir sekali sini pun 24. Tu maksud segi 4 sama. Okey. Kemudian dia cakap apa? Diberi A ke R 40 cm. Maksudnya tengok kepada panjang yang warna hijau. Ini panjang dia bagi 40 cm. Cari luas PQRD. Tiba-tiba pula nak cari luas PQRD. Ni PQRD. Jadi PQRD kita dekat sini, ni P, ni Q, ni R, ni D. Dia pun adalah segi 4 sama. Panjang yang sama. Maksudnya untuk luas PQRD, kamu kena cari panjang darab lebar. Kamu kena cari panjang darab lebar. Macam mana nak cari panjang darab lebar? Okey, cara dia adalah kita dapatkan panjang DR. Macam mana nak dapatkan panjang DR? Okey,
Panjang DR cikgu tak tahu lagi. Tapi cikgu boleh nampak segitiga dia. Mana segitiga dia? Okey, ni segitiga dia yang warna biru cikgu keluarkan. Jadi daripada segitiga yang warna biru, cikgu dapat dia punya bentuk segitiga bersudut tegak. Panjang depan dia 40. Jadi kita keluarkan 40. Sama dengan 24. Panjang ini 24. Kemudian daripada C pergi kepada R. Kita letak CR. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita nak cari C ke R. Jadi 24 positif pindah ke sebelah. 40 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan CR kuasa 2. Okey. Tekan kalkulator semua. 40 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 dapat berapa? Dapat berapa? 1024. 24. CR kuasa 2 punca kuasa 1024 dapat berapa? Okey, 32. Jadi daripada C ke R, daripada C ke R adalah 32. Macam mana cikgu nak cari panjang DR? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 32 tolak 24. Ya, 32 tolak 24. Jadi dekat sini cikgu dapat panjang dia 8. Bila cikgu dapat sini 8, maksudnya sini 8, sini 8, sini 8. Jadi bila cikgu nak cari P ke R, dia adalah 8 darab 8. 8 darab 8 dapat berapa semua? 64. 64. Inilah luas PQRD. Habis dah kita punya lesson tepat pukul 10.30. Jadi dekat sini inilah cikgu tunjuk kaitan dia. Ini bab luas. Ini bab luas. Ini bab teorem Pythagoras. Dia adalah satu benda yang kamu kena kaitkan. Okey, jelas ke semua soalan D ni, soalan yang terakhir ni? Jelas. Okey. Okey, baik. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Nanti cikgu share recording Okey, semua selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Okey, sama-sama. Okey.